بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan segala alam dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Al-Mutawhid, yang mana seperti biasa kita akan teruskan lagi sambungan daripada kitab Aqidatul Najin karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Fatani rahimahullahu taala. Panas ni. Masak kan? Ha? Ya. Ya. Ini rosak. Oh. Pensel dia buka. Tidak buka. Pensel tak. Tak apa dah, tinggal. Apa. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana kita betul surat 32 dan yaitu yakni kalam itu. Ya betul. Itu Dan yaitu apa yaitu yakni kalam, yakni sifat kalam. Dan yaitu yakni kalam itu dikatakan sifat yang satu. Apa maksud sifat yang satu? Maksudnya diri sifat kalam tu satu je. Diri sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu satu. Itu maksud dia. Diri sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu satu. Tetapi berbagai-bagai ia sifat kalam dengan i'tibar segala ta'alluqnya.
Jadi dari segi kalam tu, kalau iktibar dia tu, kita tilik segala ta'aluk dia tu banyak. Sebab dia ada kalam nafsi, dia ada kalam lafzi, ada kalam masdari, ada kalam nafsani. Dulu kita belajar dulu. Tu. Iktibar dia tu banyaklah. Apa maksud iktibar? Maksudnya, ditilik segala ta'aluknya tu, segala perkara yang bersangkut paut dengan kalam tu banyak. Ta'aluk di sini maksudnya segala perkara yang bersangkut paut. Bukan ta'aluk yang kata ta'aluk tu, bukan. Dia ta'aluk dia ada banyak dua. Bukan fungsi, bukan ta'aluk mana fungsi. Ta'aluk di sini ini perkara yang bersangkut paut dengan kalam tu, dia punya tu ada banyak. Tu. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata sifat kalam tu ada berbagai-bagai dengan iktibar, dengan ditilik segala ta'aluk dia. Sebab apa? Kerana bahawasanya sifat kalam, jika ta'aluk ia sifat kalam dengan amar. Amar di sini dengan mana suruh. Kitab Rumi tulis apa? Dia tak surat, dia tak tulis amar. So itu terjemah terus betul lah. Dengan amar. Amrun itulah. Amrun. Kalau bertakluk, kalaulah kita tilik kata, jika ta'aluk, jika bersangkut paut yang sifat kalam tu dengan amar, nescaya adalah ia amal tu dengan mana suruh namanya. Jadi dalam ayat Quran banyak Allah Taala datangkan dengan kalam dengan suruh. Wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kamu bertolongan dengan sabar dan dengan sembahyang. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu pun suruh juga. Perintah. Banyak ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran. Tu. Dan jika ta'aluk ia sifat kalam dengan nahi, dengan nahyun. Nahi itulah. Orang Pakistan punya nahi. Saya pergi kedai Pakistan, kata nahi. Dia saya cakap Alman, cakap you Pakistan. Kata nahi tu sebab tu bahasa Pakistan dia mirip dengan bahasa Arab juga. Perkataan ni tu banyak mirip dengan bahasa Arab. Dia asal bahasa Arab juga. Macam kita lah, kita pun Melayu ada juga mirip. Tu. Nescaya dinamai akan sifat kalam tu dengan mana? Tegah, larangan. Ada juga Allah Taala tegah dalam Quran banyak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kan. Tu wala taqrabuz zina tu ayat apa? Ayat larangan, ayat larangan, ayat tegahan. Tegahan jangan menghampiri zina. Tu contoh tu. Dan jika ta'aluk ia kalam tadi dengan wa'din. Wa'dun sebab baca wa'din tu sebab dia harajar dengan tu ba. Kalau ngaji bahasa Arab. Bolehlah kita nak dekat wa'dun pun boleh, tak masalah. Baca dia akan jalan hikayat. Wa'dun nescaya dinamai ia kalam itu akan dia dinamai ia wa'dun tu akan kalam itu dipanggil janji kebajikan. Janji baik. Janji baik. Jadi Allah Ta'ala dalam Quran pun ada sebut janji janji baik pun banyak. Bab syurga Allah Ta'ala sebut dan demikianlah dikiaskan dia. Banyak lagi janji buruk pun ada juga, dipanggil wa'id. Lawan pada wa'dun, lawannya wa'id. Wa'in yadal. Ada juga
Banyak. Lepas tu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lagi, ayat pakai ayat ahkam, ayat mutasyabihat. Banyak tak? Banyak. Tu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut nikmat. Apa tu Allah sebut ayat rahmat. Wallahu ghafurur rahim. Lepas tu banyak perkara-perkara sunat kita, disunatkan kita. Inna adabi la syadid. Tu ayat tu nak sebut apa? Allahumma inni a'udzubika min adabik. Rabbi fir wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Contoh kalau untuk imam baca ayat ayat-ayat yang memberi makna rahmat, disunatkan kita jawab. Contoh ayat tentang hukum. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tu jawab dia tu. Dalam surah dalam muluk pun ada. Kalau ayat-ayat ayat rahmat. Innallaha ghafurur rahim. Rabbi fir wa anta khairur rahimin. Sunat terjawab itu. Dalam sembahyang tu sunat. Kalau kita tengah baca Fatihah tu, tak sunat kita ulang. Maksudnya kita terus baca, sambung je. Terus sambung je. Tapi kalau untuk imam salah, dia ulang-ulang, kita tegur dia, kita tengah baca Fatihah, tak habis lagi. Lepas tu kita kosak nak membaca, nak sambung ayat dia tu, maka wajib kena ulang balik Fatihah. Tapi kalau dia diam, tulis. Okey, boleh. Kalau ayat tentang rahmat, kalau ayat rahmat, kita nak jawab bila contoh bukan kata imam baca Quran, mana? Imam baca dalam maksudnya bukan dalam solat saja. Kalau orang nak baca Quran tu ada ayat rahmat, sunat kita baca. Baca apa? Sunat kita baca ketika mendengar ayat rahmat. Baca apa? Rabbil fir. Wa anta sunat ketika mendengar ayat azab. Allah ya'udzuka min azab. Wa inni a'udzuka min azab. Katanya apa? Ini ya. Tapi kebetulan bab kalam kan? Betul dia.
Selingan masuk juga sikit. Ni Mbak Rika. Sunat. Ya. Rahimi, sorry ada tasyid tu. Allah. Okay. Maknanya ketika mendengar ayat azab, tak kira sama ada orang tu tengah baca Quran ke, ataupun dalam semayang ke, sunat kita baca. Bila kita tengah baca Fatihah, kemudian imam baca tu, lepas tu kita baca, lepas tu tersambung balik Fatihah kita. Tak sunat kita ulang balik berawal. Mana kalau kita tahu ayat tu, dia tu Rahimin ke, tak kira kan Quran banyak kan. Sunat baca. Kalau sebut inna adabi la syadid. Rabbi fi apa tu? Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada azab Engkau. Tu. Rabbi fir, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku dan memeluk Engkau itu sebaik-baik daripada rahmat. Kuih tu. Ya? Bekas kuih tu. Bekas kuih. Kuih. Tu. Ni. Back Oh, sorry. Kuih. Ingat kuih lah. Apa tadi? Kuih sini. Kuih. Nak ambil gambar. Ya, ambil gambar. Ambil lah. Tak apa bagi orang tengah-tengah. Sudah dengan. Ya? Tadi terjemah lah? Ya, tak. Saya tadi baca juga. Rabbi fir. Ya Allah yang Tuhan, ampuni dosaku ya Allah. Wa anta khairur rahimin. Dan memula Engkau itu sebaik-baik yang sebaik-baik daripada rahmat. Sebaik-baik daripada rahmat. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada azab Engkau. Itu nak kita dengar orang baca apa kan? Yang baca dengar satu lagi yang ayat yang masyhur tu. Apa tu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tu jawab bala wa ana zalika minasyahidin. Itu ayat tu tertentu dengan bacaan tu je. Tak apa dia tulis. Nak tulis tak? Kena baca dengar. Tak kira imam ke, kita imam baca ke, imam pun tak baca bala wa, ataupun kita pun dengar imam baca, habis tu bala wa ana ala zalika minasyahidin. Apa kat sini? Tu ayat apa? Alaihissalam kan? Alaihissalam. Tu jawab. Jawab dia sunat jawab. Bala. Ya. Wa ana ala dhalika. Wa ana ala zalika minasyahidin. Ini semua dah kitab mereka. Minasyahidin. Tadi saya terima. Dapat pahala sunat kita. Dapat bonus free. Kalau tak tahu, dia tak sebutlah kan. Dia tak tahu kan, tak ada dengar kan. Kita dah tahu ni, kita boleh amal. Tu. Allahumma inna a'udzubika min adzabik. Boleh? Benda azab kan? Benda ada azab kan? Jahannam kan? Azabika. Itu ayat Quran. Tapi kita jangan baca ayat Allah lah. Kita dengar orang baca ayat, lepas tu kita jawab sunat jawab bawah tu. Kita jawab yang bawah tu, jangan baca sekali nanti. Bala wa ana apa tu? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Waktu kita menjawab bala wa ana. Jangan baca terus Alaihissallah tu orang baca. Kita kena jawab bala wa ana ala zalika syahid. Saya betul. Bala ya betul. Dan bermula aku ni di atas demikian itu daripada orang-orang yang menyaksikan.
Siapa? Sebab ayat tu, tidakkah Allah Ta'ala tu dengan sebab baik hukum yang menghukumkan? Kita bilang, ya betul. Tak salah kita jawab bahasa Melayu, ya, tapi tak ada kat bahasa Melayu. Jadi sunat jawab tu, soalan dalam Al-Quran tu, kan ayat tu kan ikhlas sekali kan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimi. Tidakkah Allah Ta'ala tu dengan sebab baik hukum yang menghukumkan? Lepas tu kita jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu di Quran tu, itu dalam kitab mereka dia sebut itu, jawab. Saya tahu ni bukan saya reka. Semua dalam kitab kan belajar, kita belajar dulu kan. Cuma saya bagi tahu ni sebab boleh nak amalkan. Kalau dalam bukan semua orang tahu kan benda ni kan. Daripada sunat ni banyak. Umar sana yang lakukan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin pun macam ni tak? Rabbi bantu firul alamin. Boleh kita baca. Ikutlah apa kita faham sikit tak apa dah. Baik, tapi yang selalu masyhur kalau imam duk baca ayat ni lah. Apa? Wat-tin wa zaitun tu kan? Surah At-Tin tu. Ni ayat belakang sekali. Betul tak? Surah At-Tin. Kamu kata tak dengar pun Ustaz. Ada surah At-Tin kan lalu imam duk baca. Faham ayat tu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahid. Allahu akbar. Apa dia nak rukuk? Waja'alna lagi? Waja'alna? Nak reka-reka tak boleh. dia kalau niat dalam hati tak apa, kita nak reka. Kalau nak baca ayat tu, dia kena ambil yang warid lah. Yang daripada hadis Nabi, daripada perkataan ulama. Macam ni, rahmat lah. Sebab dia benda, sebab rahmat ni apa Ustaz? Apa Ustaz rahmat? Apa Ustaz rahmat? Rahmat ni benda apa? Benda baik. Bila sebab Allah Ta'ala turun rahmat, Allah Ta'ala turunkan kebaikan. Allah Ta'ala turunkan rahmat, apa Ustaz rahmat? Allah Ta'ala turunkan kebaikan. Habis itu. Jadi yang untuk umum lah. Yang untuk rahmat dengan yang azab tu umum. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Tengok. Ini sifat kalam kita nak belajar ni Tengok. Yang ni selingan campur sikit fiqah. Tapi tak apa, dia kena dengan kalam juga kan. Kalam Quran ni, kalam Allah juga ni main kalam apa ni? Kalam apa ni lagi? Dalam Quran tu kalam apa? Kalam lafzi. Depan tu ada pasal sifat kalam ni panjang, tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Kata musannif, dan demikianlah dikiaskan dia. Yang ni kita kiaskan seperti yang tersebut tadi. Banyak lagi Allah Ta'ala sebut dalam suruhan, janji dan sebagainya di dalam Al-Quran. Titik itu. Dan sekalian ta'aluk ini. Ta'aluk mana? Sekalian ta'aluk ini, ta'aluk dari iaitu berkait dengan suruh, larang, janji dan sebagainya tu. Ta'aluk ni nama apa? Ialah tanjizi qadim. Ini ta'aluk tanjizi qadim nama dia. Nama dia ta'aluk tanjizi qadim. Apa maksud dia? Tulis itu, yakni Allah Ta'ala mensediakan perkataan pada azali. Azali lagi dia kata. Yakni Allah Ta'ala mensediakan perkataan tu pada azali lagi. Tak boleh mengetahui, nak mengetahui apa mensediakan. Perkataan takkan mengetahui perkataan. Tak betul. Kan kita cerita bab perkataan bukan mengetahui ni perkataan. Takkan nak mengetahui perkataan. Mesti mensediakan perkataan pada azali. Dia masuk dalam kalam mana ni? Kalam lafzi juga ke? Kalam apa satu lagi? Keempat semua tu. Kalam apa? Siapa sebut tadi? Ismi ke?
Kalam nafsani. Yang nombor 2. Kan dulu dah bagi tahu. Kalam ismi dengan nafsani tu kalam tu dia qadim 2. 2 lagi baru. Apa? Lafzi dengan masdari. Jangan terkejut matahari tak boleh dengar pun. Jangan cakap gitu Baik kali dengar dah. Sebab dia cuti dibeli. Atau dia beli dah ambil lupa dah. Baik, dia panggil 2 baru 2 qadim. Yang qadim ismi dengan nafsani ataupun dipanggil kalam nafsi pun boleh. Ismi pun boleh. Tu qadim. Lepas tu nafsani. Nafsani itulah yang tepat dia panggil Tuhan mensediakan perkataan. Adapun ismi tu kalam yang ada di zat Allah. Tu. Perhati sebab ni akan datang dia payah sikit ni. Sebab kalam ni banyak muka surat Ya. Ismi. Okey. Dah habis tulis dah, saya nak padam. Dah habis Oh ni kuat ni. Saya pakai video bukan tidak pernah hitam ini. Tapi tak bukan merah lah. Merah tu ni apa-apa. Saya bagi tak lem ni. Saya hitam merah kuat sikit. Sama ni. Awak ni kuat. Tak baca pakai biru. Kalau Asyari. Mungkin hadis. Pagi dia siap dulu. Siap.
Ini rumit sikit lah. Ni sekarang ni banyak orang debat yang apa seminggu 3 minggu ni banyak perdebatan dalam Facebook tentang ni. Amrul Tibari, wujudi banyak kali lah saya ngajar. Maujud, makdum, adam. Kodim apa Amrul Tibari apa tu. Padahal kita dah belajar biasa dah. Cuma baru dipopular sekarang. Ada hikmat jugalah. Ada orang aswaja kita baru ni berdebat dengan apa? Dengan Pok W baru ni. Dalam Facebook kan. Junior saya tu. Abdul Faiz. Datang dia junior saya kat Mesir. Itu kami tubuhkan satu tempat pengajian. Dia timbalan saya dulu. Dia pandai cakap dah ni. Dia tahu pun hebat juga. Dia tengok kalau lawan yang Pok W ni, kalau tauhid kuat, dia tak boleh lawan. Sebab dia orang pun tak tahu apa tu wujud, dia pun tak tahu. Dia tahu i'tirad, dia tahu kritik, tapi dia tak tahu benda tu apa, dia tak tahu. Sebab tu bab ta'alluq pun tak tahu. Lepas tu kita kalau belajar, kita faham betul-betul, senang je. Kita dah takut, tak baik buat kitab pun kita ingat dalam kepala lah. Senang. Hadis tu baharu hadis tu baharu. Maksudnya bila hadis ni baru ni bukan qadim Nafsi, bila saya buat test macam tu, kalam tu, setelah itu maksud benda sama. Nafsi ataupun ismi sama. Nafsani, masdari, terbitan, berkata-kata. Apa saya urang tu tak apa dia buat. Kalam yang pertama, kalam ismi. Ismi ni kita panggil sifat kalam tu yang ada di zat Allah. Nama dia kalam tu kalam ismi. Dalam kitab disebut kalam saja kan. Nanti akan datang disebut juga tu. Lafzi apa sebutan dia sebut sikit-sikit. Tapi kalau bila sebut kata Tuhan tu ada sifat kalam, kalau tanya kalam apa tu? Dia panggil kalam ismi. Kenapa panggil kalam ismi? Sebab sifat kalam tu yang ada di zat Allah. Okay, tengok. Kenapa panggil wujudi? Sebab dia boleh dapat dengan panca indera. Boleh kita tengok kalau Allah buka hijab pada hari akhirat esok. Dapat. Benda tu benda yang wujudi. Sekarang ni ramai Alhamdulillah lah, saya tengok budak-budak muda sekarang bila selepas pada perdebatan yang baru ni, ramai anak muda yang belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah. Yang kawan saya buat tu, yang Ustaz Faiz tu, dia buat daurah tu lebih kurang dekat 1,000 orang buat. 1,000 orang ikut. Ramai bagus lah. Peringatan. Maknanya dah tersedar lah orang muda apa patutnya benda ni kena belajar orang muda kan. Eloklah orang muda belajar. Asyik orang tua semua belajar je, orang muda tak mau belajar. Jadi belajar tu bagus. Dia baru nak pandang ni Amrul Judi apa, i'tibari ni Adam, makdum, baru tahu. Memang betul sebab sekarang ni pun memang ramai yang dia ada beritahu dalam grup. Yang ustaz-ustaz pun belajar juga benda ni. Sebab yang nak mengajar tauhid, kalau nak mengajar tauhid tak dapat tidak, ni benda basic kena tahu. Kalau tak boleh tak. Berkata saya bukan bidang, dia tak cakap benda bidang. Ini benda basic dia kena tahu dalam ilmu tauhid. Bukan benda yang dipanggil benda detail, tidak. Macam detail kita lihat ta'aluk ni ya, kalau dia tak tahu tak apalah. Tapi kalau tahu ustaz, saya tak tahu apa wujudi ustaz. Jadi saya bukan bidang, dia tak jawab itu sebab benda wujudi ni benda umum. Asas. Jadi kawan saya baru ni, saya sarankanlah yang seorang ustaz ni, dia kata, saya kata ustaz belajar tak apa, nanti kalau ustaz tak apa, saya tanya saya. Tak apa, tak payah segan. Saya pun, saya suka orang tahu. Bagi ramai boleh ngajar tauhid kan. Kalau tak, dia sekarang ni susah. Tak ada orang yang tahu, sebab orang nak ngajar tu takut juga. Sebab benda-benda ni kan, benda-benda yang kena belajar dengan guru. Dia tak boleh baca tauhid tak boleh baca Buat ni yang kita debat dalam video ni, dia membaca. Tapi dia tak tahu nama, dia tak tahu sebab wujud itu apa. Saya wujud ini. Dia tak tahu. Siapa tak tahu? Sebab dia tak berguru. Tauhid kena berguru, tak masalah. Kalau tak berguru, dia silap besar, dia simpang
dia memang akan lari banyak dan boleh jadi sesat. Dia tahu dia sebab sesat. So, ada moment ha? Jadi isim boleh juga. Tengok apa beli sekarang mengajar kan, beli sekarang kan, tahu tengok banyak kali dah. Lepas sebelum COVID lagi mengajar kan, kita akan ngaji dah. Tapi orang tak ambil perhati kata, betapa ni benda-benda ni lah. Padahal benda tu kita kena tahu. Nak faham sifat tu, sifat Allah Ta'ala. Baik, itu ismi nafsi. Yang kedua, nafsani. Nafsani ni dia panggil mensediakan perkataan ataupun Tuhan itu mau berkata-kata. Mahu berkata-kata ataupun Tuhan itu mensediakan perkataan. Nafsani itu ialah Tuhan menyediakan perkataan ataupun Tuhan tu mahu berkata-kata tapi tak berkata-kata lagi. Ya? Menyediakan perkataan. Perkataan tu sudah ada. Tuhan dah sediakan perkataan tu sejak azali lagi. Apa dia? Siap dah memang sediakan perkataan. Tuan saya tanyalah di mana tempat dia. Tuhan tak tahu tempat dah. Dah ada dah. Dia kalau boleh tanya tempat tu, jadi kat Port W lah dah. Kat mana pula dah. Di Lauh Mahfuz bukan semua tempat Allah Ta'ala letak dalam tu. Itu takdir ketentuan tu. Lepas tu satu lagi, Tuhan mahu berkata-kata. Mahu. Nak, tapi tak cakap lagi. Nak tu. Adakah? Itu dipanggil nafsani. Maka itu kita panggil qadim, azali. Baik, kenapa panggil amrul itibari? Tu kata tak tahu kalau tempat, kalau cakap bertempat, maksudnya benda tu ada, maujud. Maksudnya benda tu maujud ke tak? Macam kita sekarang ni. Kita tengah fikir dalam akal kita, aku nak cakap tentang lepas ni tentang amrul itibari. Ada dalam fikiran kita. Cuba kalau kita buat operation, nampak tak apa yang kita cakap ni? Benda tu bukan benda maujud, benda tu benda amrul itibari, benda kiraan akal sahaja. Lepas tu nak cakap bertempat tak boleh. Maksudnya Tuhan akal lah? Tuhan tak ada akal. Nampak kan? Mau berkata-kata tu bukan benda yang ada, wujudi. Dia bukan benda yang maujud. Baik. Yang ketiga, masdari. Terbitan. Perkataan yang terbit. Yang kita terjemah berkata-kata. Berkata-kata dipanggil kalam masdari. Tapi itu baharu. Bukan ada sejak tadi, tidak. Itu baharu. Seperti Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad SAW. Tuhan berkata-kata tu. Maka berkata-kata tu dipanggil kalam masdari. Sebab apa dia panggil amrul itibari? Sebab boleh dapat dengan panca indera ke? Anda tengok ni sekali. Tengok bawah. Saya tengah berkata-kata. Nampak berkata-kata ni? Nampak berkata ke nampak ke bibir mulut? Nampak bibir mulut. Tapi faham kata berkata-kata. Faham itu nampak? Kan payah sangat tu. Dengar. Dengar tu tak apalah. Dengar tu tak apa sebab kita dengar depan panca indera. Berkata, diri berkata-kata tu nampak ke tak? Tak nampak. Nampak tu bibir mulut. Bukan kita nak suara tu. Kita nak berkata-kata tu. Diri berkata-kata tu bukan benda yang wujudi tapi dia panggil amrul i'tibari. Nampak lagi Yang keempat dipanggil kalam lafzi. Kalam yang dinisbahkan kepada lafaz seperti Al-Quran. Kita panggil kalam yang tertulis. Kalam yang ditulis di dalam mishaf Al-Quran. Maka perkataan yang tertulis itu dipanggil kalam lafzi. Perkataan yang tertulis di dalam Al-Quran itu dipanggil kalam lafzi. Apa lafzi? Lafaz. Perkataan tu dah ada situ.
Kita nampak perkataan tu tulis tu kalam Allah Ta'ala. Maka demi kalam lafzi itu pun baharu. Kalam lafzi itu baharu, bukan kodim. Sebab dia tu tulis. Kalau kodim mana boleh kata kodim kita sini. Contoh Quran kan. Tapi akan datang kita nak bahas nanti. Quran tu ada kata kodim, ada kata baru. Itu nanti kita nak bahas lain pula tu. Tu masalah quruk lah. Cuma bagi faham basic ni dulu. Hadis. Bukan hadas. Berhadas tu lain. Tu beka berhadas. Hadis. Macam berhadas. Kalam tu apa? Kalam berhadas. Allah berhadas. Hadis baharu. Hadas kalau ejak ada. Hadalsa. Terus sambung. Ni hadis. Nak ada alif tu. Nampak tu? Beza. Baharu. Apa maksud baru? Perubahan. Ubah. Sekarang ada orang terjemah yang moden ni. Saya tengok yang ada ustaz baru juga dah. Tok moden. Dia kata ni tapi cuma nak kritik yang dulu tak boleh lah. Kalau dia nak di belah pandai dia kita kata kita kena terjemah bahasa baru untuk bagi faham. Betul. Betul cakap betul. Tapi tak boleh tinggal benda lama. Hal lama ni tak boleh tinggal. Macam kita lah, kita ni orang baru, saya ni orang baru. Saya tinggal orang lama. Apa orang lama cakap tak kan? Tak boleh. Asasnya orang lama tu, apa tunjang dia tu kita kena dengar dulu. Nampak tak? Tu. Nampak tak? Oh tu dulu sebut macam mana kan? Lepas tu dia bagi kitab turas, kitab lama. Peninggalan. Turas ni peninggalan. Wasiat. Peninggalan. Nak cerah apa tu? Dia hadis tu maksud baharu. Baharu maksudnya makhluk lah. Benda tu tercipta selepas daripada, bukan tercipta pada azali. Bukan makhluk. Ini kalam. Kalam yang baharu maksud kalam itu bukan daripada azali. Kalam tu dia tercipta, dia ada tu selepas daripada azali, dia panggil waktu imkan. Kan kita belajar dulu imkan lawan azali. Imkan tu permulaan kejadian makhluk. Maka bila perkataan tu dipanggil waktu imkan, maka kita panggil hadis. Apa maksud hadis? Apa makna hadis dulu? Ada dia sebelum dia tak ada. Atau panggil hadis. Al-mawjud ba'dal adab. Takrif definisi hadis. Ada kemudian daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu baru ada. Kita cakap baru ada tak. Apa lagi, Cik? Ya, apa lagi? Ya. Nak cerita Imam Ahmad. Okey, nanti depan. Okey, tak. Imam Ahmad tu bawah tu ada cerita. Tak apa. Itu saya ada cerita kan? Tak apa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ialah anak murid Imam Syafi'i. Oh, kita kalau cerita suka culik mata Kalau cerita suka, mau cerita dapat. Hari ni macam jadi macam tua. Okey, saya cerita macam tu nak Dua kali cerita apa dah. Kali 3 lah cuti dah cerita Yelah, lepas Deepawali ni kan tak dengar cerita juga. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal anak Imam Syafi'i. Pada zaman Khalifatul Ma'mun, pada zaman Abbasiyah, berlaku pergolakan pada zaman Khalifatul Ma'mun. Pada Khalifatul Ma'mun tu berlaku di antara pada zaman Khalifatul Ma'mun tu terjadinya tersebarnya Al-Quran yang dikatakan Quran tu baharu. Jadi timbul di mulut-mulut pada zaman Khalifatul Ma'mun tu kata Quran tu baru, Quran tu baru. Sedang Quran tu dia terbagi dua, qadim dengan baru. Bila sebut kata qadim tu baharu tu maksud menunjuk kata Allah Taala tu ada Quran, ada kalam Allah Taala yang qadim atau Quran yang qadim. Itu yang kita nak bahas tu. Jadi zaman Imam Ahmad bin Hanbal kata Quran itu qadim. Tapi Quran tu qadim itu menunjuk kepada kalam nafsi Allah. Yang panggil sifat kalam nafsi itu panggil Quran qadim tu.
Itu tak boleh kita tak boleh menafi benda tu. Cuma apabila dia cerita benda tu soalan kata kan, Quran baru-baru jadi baru tu jadi soalan kata. Macam soalan kata kalau Allah Ta'ala tu jadi baru pula. Jadi Khalifatul Ma'mun dia memerintah siapa-siapa yang berpegang kata kalau Allah Ta'ala itu yang qadim, dia nak pancung kepala, dia nak penjarakan ulama'-ulama' ni. Jadi salah seorangnya iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata kalam Allah Ta'ala tu kalam yang qadim dengan mana kalam nafsi. Adapun kalam lafzi iaitu dengan mana Al-Quran itu baru. Maka dia ditangkap lah. Bila dia tangkap di situ tu, sebab Khalifatul Ma'mun, zaman Khalifatul Ma'mun ni dipengaruhi oleh daripada kaum Mu'tazilah. Sebab tu dia sebab Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tu berkata-kata bukan dengan sifat kalam. Berkata-kata dengan zat. Tuhan berkehendak dengan zat. Tuhan tu berkuasa dengan zat. Kita ahli sunnah tidak. Tuhan berkuasa dengan sifat kudrat. Tuhan berkehendak dengan sifat iradat. Tuhan berkata-kata dengan sifat kalam. Tapi Mu'tazilah dia menolak sifat ma'ani. Jadi dia kata Tuhan tu tak ada sifat kalam, dia kata. Tapi dia tak menafikan berkata-kata Tuhan. Dia menafikan sifat kalam. Dia menafikan sifat ma'ani. Tapi dia tak jadi kufur, hanya berdosa besar. Jadi fasik. Kalau dia menafikan berkata-kata Tuhan, itu baru jadi kufur. Dia kata Tuhan tu tak berkata-kata. Itu baru jadi kufur. Tapi dengan sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjarakan lebih kurang kata ulama 3-4 tahun juga. Di penjara lama. Kemudian sampai masa dihadapkan untuk dibunuh. Lalu Imam Khalifatul Ma'mun diulang balik perkataannya. Imam Ahmad, aku nak tanya kau, Quran tu qadim ke, dia kata apa? Quran tu qadim ke baru? Dia tanya soalan tu. Imam Ahmad pun jawab. Imam Ahmad ni pun cerdik. Mustahid pula. Mestilah orang pandai, bijaksana. Dia pun tunjuk tangan dia. Dia kata, Taurat. Dia tak sebut Quran terus. Macam ni. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ni baru. Dia tunjuk tangan dia, isyarat kata ni baru. Memang baru lah sebab dia tunjuk tangan dia. Lepas tu kata, ni baru, 4 ni baru. Dia pun menggok, dia kata Imam Ahmad setuju dengan aku dah, tak apa aku lepaskan kau. Sedangkan bukan murad kata Quran tu baru tu, dia kata Quran yang di sisi Allah Ta'ala tu, kalau nafsi tu bukan. Hak tangan dia. Itu dipanggil dalam ilmu balaghah. Kalau orang belajar ilmu balaghah, ilmu sastra, dipanggil ilmu tu ilmu tauriah. Tauriah ni, kalau orang tanya, dia bukan kiasan, dia macam ni. Dah makan, Jia makan tak? Dah makan dah, malam tadi. Macam tu, itu lebih kurang. Allah ni tak makan lagi, malam tadi makan dah. Nampak tak? Tapi tak sebab makan dah, benda senyap. Orang tu dah makan dah. Dia senyap dia. Padahal dia makan tadi, dia tak makan lagi tu sebenarnya. Dia kata dia dah makan. Dia tak boleh tipu, tu. Dia panggil ilmu tauriah. Ada dua makna. Jadi dia kata awak dah makan dah. Padahal dia dah kenyang. Padahal dia tak mau makan tak sedap. Saya dah makan dah. Lepas tu orang kata, dia ni tak makan lah. Dia ni tak makan lagi. Makan dah. Lepas tu dia kata, jadi saya tak nampak orang makan. Makan dah malam tadi. Itu ilmu tauriah. Habis itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia tunjuk isyarat pada tangan itu baru. Maka bukan dia nak menafikan Quran tu dengan mana Tuhan tu tidak bersifat dengan kalam nafsi itu, tidak. Cuma dia tunjuk tangan tu. Maka terlepas dia. Tapi dia tak menafikan kata bila sebut Quran tu, Quran yang qadim tu dengan makna kalam nafsi yang ada di zat Allah. Itu tak boleh kita nafikan. Nampak lagi aja? Terbaik. Orang kata terbaik kan belanja.
Tak ada je. Okey, baik. Macam tu. Habis tu. Dia tauhid ni, kalau kita nak tauhid kan, nak mendalami tauhid dia kena tahu kisah. Lepas tu dia punya ta'aluk, dia punya sifat pun semua kena tahu. Bukan hanya kadar sifat 20 saja. Lepas tu kitab kita ni, Aqidah Rajin, dia lengkap semua. Dia cerita kisah-kisah pun banyak dalam ni. Dia macam kitab Durus Sami juga, kitab ni. Label dia sama. Faham tak? Cuma nak habis bila tak tahulah. Saya target 7-8 tahun. Nak 7 betul, lama kitab ni. Baru 33 tu kan. Okey. Ni kan 140 semua. Berapa tahun? Panjang umur insya-Allah lah doa Habis kita tengok kitab. Okey. Faham kat sini masalah ni? Okey, kita boleh tengok kitab balik. Ya, ada lagi Dia macam loyang buruk tapi benda betul. Benda betul tapi nak panggil macam loyang buruk tapi benda tu betul. Kita Melayu loyang buruk tapi tak betul. Kita nak loyang buruk tapi yang betul je. Ada tak? Tak panggil apa? Tak panggil apa? Loyang baru. Kita buat peribahasa baru lah tu. Dia panggil ilmu tauriah dalam salah satu dalam ilmu badi'. Ilmu balaghah tu dia bagi 3. Dia muslihat boleh. Muslihat tu boleh. Biasa kalau ilmu tauriah ni biasa orang dia kalau orang lelaki yang kahwin lebih satu tu ada ilmu tauriah banyak tu. Tak orang cakap tak sungguh. Betul? Untuk guru saya cakap dia kata biasa kalau ilmu tauriah ni banyak orang nak bini 2 orang nanti 3 pakai ilmu tauriah. Tapi dia sibuk tak tahu ilmu tauriah tu apa. Ilmu balaghah, ilmu sastra tu. Dia tipu pakai tipu sunat lah, kata ibarat macam tu lah. Dia apa je? Okey. Okey. Tak apa, cerita. Tahu cerita tu, okey. Betul? Penunjuk jalan. Padahal Nabi tengah pegang unta tu. Kita tahu lah. Nampak tak? Padahal yang penunjuk jalan tu yang bawa unta, yang pegang unta tu Nabi. Dia di atas, tapi atas dia penunjuk jalan. Dia mungkin tahu dia tu boleh juga. Banyak dah masak ke? Dah. Dah malam tu. Dah masak? Dah. Masak apa? Masak lah. Alah, masak betul lah. Masak si goreng. Contoh masak juga kan. Dia macam loyang buruk tapi bukan loyang buruk betul-betul Kita Melayu tu ni loyang buruk Dia lain. Habis tu. Tak ada ajar banyak macam ilmu sikit kan banyak guna lagi. Bahaya orang kita. Okey baik. Qala al-Musannif rahimahullah. Dan sekalian ta'alluq ini ta'alluq iaitu dengan amar, dengan nahi, dengan wa'din tadi. Itu semua tu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim dengan makna apa? Allah Ta'ala mensediakan perkataan pada azali. Melainkan suruh dan tegah daripada Asy'ariyah. Daripada Asy'ariyah. Faham ya? Tadi tu bukan daripada Asy'ariyah. Jadi amar dan tegah daripada Asy'ariyah tu dia tak panggil kalam. Kalam nafsani tu. Tulis itu suruh dan tegah pada Asy'ariyah dia panggil kalam masdari. Maksudnya baru, benda tu baru. Bila sampai masa Tuhan bercakap. Dia panggil kalam tu kalam masdari. Sebab benda tu amr itibari dia kata.
nisbah Asy'ariyah. Imam Abbas Asy'ari. Dia khilaf juga ni khilaf. Habis tu, nama apa tu suruh dan tegah tu? Maka bagi keduanya itu ta'alluq suluhi qadim. Bila sebut suluhi qadim, dia masuk dalam nafsa zani, boleh mau berkata-kata. Dari segi Asy'ariyah, dia kata suruh dan tegah tu dia masuk dalam suluhi qadim. Adapun yang satu lagi, pendapat ilmu kalam ulama tadi, itu daripada apa tadi? Tanjizi qadim. Ini dia panggil suluhi qadim. Nak tengok. Jadi suluhi qadim ni nak berkata tapi tak cakap lagi. Dia bukan bersediakan perkataan, dia tak sedia. Cuma nak berkata-kata tu sampai masa Tuhan berkata. Tengok lagi dia kata. Ini khilaf Bila ada khilaf ni tak apa. Jadi dia bukanlah kita panggil benda tu qat'i, tidak. Maka bagi keduanya itu ta'alluq suluhi qadim. Apa ta'alluq keduanya? Iaitu suruh dan tegah. Keduanya bila tu? Dahulu daripada wujud segala mukallaf. Jadi tegah dan suruh dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Tapi dahulu ini sebelum daripada ada segala mukallaf. Sebelum ada mukallaf, Tuhan tu boleh nak tegah, boleh nak suruh. Boleh. Kita panggil padan patut. Kan suluhi kan? Padan patut. Boleh nak tegah, boleh nak suruh. Tapi dah suruh ke belum? Belum lagi sebab orang mukallaf tidak ada. Masa dia masuk dalam suluhi qadim. Ini berbelit sikit. Tapi kalau nisbah pada ni, dia kata dah, suruh dan tegah tu dah ada siap dah perkataan tu. Itu masuk dalam ta'alluq tanjizi qadim. Habis, dia macam kita Fadhilatul Faraid pun macam ni juga, lebih kuat. Dia kata kalau disyaratkan di saat keduanya suruh dan tegah dan disebut. Baik. Lagi. Dan tanjizi hadis keduanya. Apa keduanya? Suruh dan tegah. Jadi berlaku pelaksanaan suruh dan tegah tu bila? Kemudian daripada wujud mereka itu, ini selepas daripada wujud mereka itu mukallaf. Nampak tak? Waktu sebelum ada mukallaf dipanggil suluhi qadim, patut dan padan Allah Taala nak berkata-kata, nak suruh dan tegah. Betul tak? Selepas ada makhluk, dah ada makhluk, Tuhan pun suruh. Tuhan pun tegah. Maka itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Apa maksud dengan ni? Tuhan melaksanakan suruhan itu, Tuhan melaksanakan larangan itu. Selepas daripada ada makhluk. Tu. Dia 3 ta'alluq dia semua. Suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Ulang yang mana tu? Ulang balik. Okey, baik tu. Jadi maka bagi suruh dan tegah itu ta'alluq suluhi qadim. Kalau kita iktibar kata suruh dan tegah tu dipanggil ta'alluq suluhi qadim tu, suluhi qadim apa maksud dia? Patut dan padan. Iaitu dahulu ini sebelum daripada wujud segala mukallaf. Sebelum daripada ada segala mukallaf ni, padan dan patut boleh Allah Ta'ala itu nak suruh, nak tegak. Boleh, tapi tak suruh lagi. Ada boleh tak? Ada, boleh. Macam kita sekarang ni. Boleh saya nak suruh orang ni, nak tegak boleh. Tapi saya dah suruh belum? Tak ada suruh. Ini sekarang kalau suluhi ya sekarang ni. Kita dah suluhi. Boleh saya nak marah orang ni, boleh. Tapi tak ada sebab apa kan nak marah macam mana. Tak kena pula cara. Tapi nanti suluhi tu ada tak? Ada. Sekarang ni kita suluhi banyak. Nak marah boleh, nak senyum kat orang boleh, nak kata kat orang boleh, tapi tak kata pun. Duduk dan suluhi je.
Bila dia kata terus, duk tanji saya tu, tanji hadiah. Nggak sana terus, marah. Dia tanji saya tu. Nampak? Kita nak bagi nampak benda tu. Contoh saya tahu bagi kata, contoh ni makhluk contoh lah. Dalam hati saya ni rasa nak marah pada orang. Saya pun sebut nama si Anu tu. Nama dah ada sekian-sekian dah. Rancang dah siap dah nama orang tu. Tanjizi apa itu? Suluhi ke tu? Merancang tapi dah tetap nama dah. Saya dah tahu nama saya dah aim nama orang tu dah. Nama si Zaid tu. Tanjizi apa? Coding lah. Kan tadi sebut dah. Tak buat lagi tapi dah rancang lah. Kalau sebelum dah tu, okey sebelum tu. Suluhi sebelum tu. Aku nak marah kat siapa lah ni? Kak Haji Azali ke Kak Haji ni? Contoh Lepas tu, saya pun tetapkan. Aku nak marah orang ni nama sekian-sekian. Si Anu. Bila dah letak si Anu, itu dia panggil Tanjiz Qadim. Sebelum letak nama lagi, nak marah pun boleh, tak marah boleh, dia panggil suluhi. Sampai masa, apa sebab orang begini ni? Dia panggil Tanjiz. Dapat faham lagi tak? Nampak tak sekarang ni, minggu depan tanya tak nampak pula. Tu tak mau tu. Ya, Haji Azali ya. Marah ni Kita dah suruh macam mana pula? Kita dah marah, berlaku marah tu kita jadi tu. Tak suruh ni, ini kita tak suruh Ini kita bagi satu contoh. Ini bukan bab suruh. Cuma kata nak marah tu tadi, nak beza suluhi Tanjiz hadis dengan Tanjiz Qadim. Berlaku benda tu dipanggil Tanjiz hadis. Pelaksanaan kita panggil. Pelaksanaan. Kalau belum laksana lagi tapi semua dah ada dalam kita punya ni. Dia dipanggil Tanjiz Qadim. Tapi tak ada suruh pun tak ada. Kita tak tahu nak marah kat siapa. Tapi ada boleh nak marah, boleh tak mau marah. Ada boleh tapi dipanggil suluhi Qadim. Nampak lagi tak? Bagi nampak betul-betul Sebab sekarang ni sifat kalam ni dia jadi isu yang masyhur sekarang ni. Dari segi kalangan ahli sunnah pun tak puas hati juga. Bukan kata puak dahulu. Ahli sunnah sendiri pun tak puas hati, kata kenapa kalam tuan tu ada kalam Mazdari apa. Lepas tu kita kena kemah benda ni dulu. Dia macam mana? Sebab dia tak faham sangat tu dia kritik tu. Orang reti dia tak reti. Orang kalau tak reti dia belajar sampai faham. Nampak tak? Kita nak kritik ni benda yang tak betul. Ini benda betul kita kena bagi faham dulu. Apa yang dicerita oleh guru. Saya pun sampai jenis saya guru bukan pada otak saya. Saya bukan orang cerdik sangat pun. Saya apa yang belajar tu je. Saya belajar saya ingat tu je. Kita semua macam tu orang manusia. Orang nak jadi cerdik ni senang je. Bukan kata dia ni bodoh orang ni, tak boleh kata itu. Semua cerdik. Cuma dia punya cara dia nak buat jadi cerdik tu. Macam tadi, dia tak faham, lepas tu dia kata kat orang, tu tak cerdik tu. Tu tak cerdik. Bukan kata dia cerdik, tak cerdik. Sebab dia tak faham. Sebab dia lepas tu dia kritik pula. Nampak ni tu baik. Ya. Sifat kalang ni banyak tu orang tanya Dia pembahasan Asy'ari Maturidiyah dipanggil khilaf. Lepas tu khilaf pendapat Imam Asy'ari kata 13 sifat. Nanti akan datang kita bahas nanti. Abu Mansur Maturidi dia kata 20 sifat. Tapi walau sama je. Sama macam mana? Yang 7 sifat dia tak sebut tu sebab dia kata benda tu dah ada siap dah. Imam Asy'ari. Dia bukan menafikan menolak, tidak. Nampak tak? Macam kita dah. Okay, contoh. Jemput lagi makanan, saya ada sediakan makan dan minum kat luar. Contoh. Jemput saya sediakan makan kat luar. Kata, orang tu sebut makan minum. Takkan tak ada air kot. Bila sebut makan, dia dah maklum dah. Alah, tak sebut air pun tak. Minum tak. Aku memang confirm ada makan, ada minum. Tapi orang sebelah ni tak. Dia sebut makan dan minum sekali. Duduk betul. Cuma yang ni sebut makan saja. Bukan kata makan tak ada air. Dia ada air. Macam ni lah.
Ustaz, kami Ustaz tipu Ustaz makan kat restoran Ustaz. Kita makan ni. Lepas tu kata, takkan tak ada air, takkan cakap tu. Kompor pendapat dia dah. Ustaz, saya kan ada makan, lepas tu yang seorang lagi datang kat saya. Kita disediakan air ni. Oh, okey. Contoh. Benda sama je tu. Khilaf lafzi saja. Lafaz tu sebut, lafaz tu tak sebut. Ada sifat 20 tu lah. Ada 13 sifat, ada 20 sifat. Bukan kata 13 sifat dia menafikan 7. Dia kata, kalau kata kaunul mutakalimah tu masuk sekali lah dalam sifat kalam tu. Bila Allah Ta'ala ada sifat kalam, mesti Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Jadi keadaan Allah Ta'ala berkata-kata tu dah masuk sekali dah. Sama tapi lafaz tu berbeza. Kefahaman tu lain sikit. Nampak? Detail tak detail tu dia ada lagi masalah lain. Cuma nak bagi nampak tu dulu. Basic tu macam tu. Baik. Tengok lagi. Dah banyak sangat orang tanya ni. Rasa jarang orang dengar tanya banyak. Lepas-lepas di Pawali ni semua ambil semangat amok. Weh. Banyak semangat belajar. Tengok. Nama semangat dah awal ni, minggu depan tu slow ni. Tengok gitu Baik lagi tengok. Baik. Itu dia panggil Sulul Qadim, Tanjizi Qadim dengan Tanjizi Hadis. Baik. Jadi bila kita dah ada makhluk ni, bila makhluk ni dah ada, Tuhan tu tegar. Tuhan tu suruh. Wa aqimus solat. Maka suruhan Tuhan tu, maka dia panggil Tanjizi Hadis. Tu. Kali itu. Dan seperti barang yang diitlakkan kalam itu atas sifat yang qadimah. Dan seperti barang yang diitlakkan kalam itu atas sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, diitlakkan dia atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia. Faham ke? Tak faham, pandang saya semua. Kita tak faham pada muka saya. Dia faham tak pandang macam ni. Maksudnya apa? Okey, tengok. Inilah kitab Jawi, dia punya seni dia. Tengok. Dia kata gini. Dia kata, dan seperti barang, yang ni seperti perkara ataupun perkataan yang diitlakkan, yang ni yang dipanggilkan. Kitab Rumi tu apa? Dipanggilkan, dipenamakan. Seperti perkara yang dipenamakan, yang dipanggilkan kalam itu atas sifat yang qadimah. Apa sifat qadimah? Sifat yang sedia kala, yang berdiri dengan zat Allah, ini yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi kita sebut kalam juga, betul tak? Seperti itu jugalah. Diitlakkan, dipanggilkan dia sifat kalam tu atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia. Apa yang kita lafaz kita baca? Apa dia? Quran. Maka Quran pun dipanggil kalamullah. Kalam Allah Ta'ala yang qadim pun dipanggil kalamullah juga. Dapat dia dua. Ni. Jadi nak cerita kata, sifat kalam Allah Ta'ala yang ada di zat tu pun kita panggil kalamullah. Kalam Allah Ta'ala yang kita baca sekarang ni, lafaz yang kita baca sekarang ni, pun dipanggil kalamu. Cuma berbezanya apa? Kalam Allah Ta'ala yang ada di zat tu dipanggil kalam nafsi. Adapun kalam yang dibacakan, kita baca daripada surat dalam Quran tu, itu dipanggil kalam lafzi. Itu yang beza. Nampak? Faham ni tak? Barulah kata, bila lapar pakai tunduk semua. Tak faham macam ni, pandang saya. Tak puas hati. Tak puas hati lah saya orang Arab. Okay, baik. Qala al-Musanni rahimahullah. Lepas tu kita mengaji tu kena baik. Kalau macam kata ni kita tak faham tu, kita hold dulu. Lepas tu kita tanya kan. Tu yang terbaik Dia tauhid ni memang betul kita tak boleh baca sendiri. Bahaya kalau baca sendiri tu bahaya, takut kita tak salah faham. Dan setengah daripadanya daripada panggilan kalam tadi tu, kata Siti Aisyah. Nama Nabi ada Siti juga kan? Habis tu dia panggil Siti Aisyah. Dia asal dia ni Sayyidati Aisyah.
Sampai kat Melayu jadi Siti. Tu je betul. Sayyidati, dia buat ta. Dia buat dal. Jadi Siti ni. Tak tahu betul ni, nak bagi cerita dulu bahasa Arab. Dia macam mana? Asal bahasa Arab panggil Sayyidat, apa? Sayyidati. Ni. Saya sebab Sayyidina tu ramai. Dia seorang, Sayyidati lah. Sayyidati. Sampai kau sampai Melayu, Siti. Dia buat anda ni. Jadi Siti dia buat anda ni. Arab panggil Sayyidati. Aisyah seorang Sayyidina tu apa kita kan. Nun. Jadi Siti. Sampai kita jauh pun tulis Siti juga. So kata ada ke zaman dulu panggil Siti Aisyah? Saya nak tahu panggilan asal bahasa Arab itu. Saya suka kaji bahasa Arab, saya tengok apa asal kaji dia ada itu. Macam Sidi lah. Sayyidi laki-laki. Sebab tu kita Sidi ya Sidi. Ada asal Sayyidi. Sidi Oraza. Pelakon kan? Sidi Oraza betul. Ingat tak tahu pelakon lama. Orang tahu juga tu. Sidi Oraza. Asalnya nama Sayyidi. Tapi dia Sidi lah. Melayu. Lama tak timpa kawan tu. Itu lagi tak betul. Tua dah aku kata. Sidi Oraza. Pelakon kan? Pelakon. Sidi. Sidi asalnya Sayyidi. Siti asalnya Sayyidati. Siapa ada nama Siti macam tu aku punya Sayyidati punya. Betul. Yang keturunan Nabi tu ni Syarifah atau Syarif. Syarif laki-laki, perempuan Syarifah. Siapa Melayu Syeri. Lepas main kan Syeri. Ambil itu. Tak tahu Melayu kita macam tu. Ambil itu. Dia nak gambar klaim. Asal Syarif ni kemuliaan. Syarif ni kemuliaan. Sebab tu dia panggil nasab Nabi tu kemuliaan Syarif. Lepas tu orang Arab dia tak segan silu dia letak nama keturunan dia Syarif. Tapi cuma kita Melayu dia tak sebut Syarif. Said kan? Said. Sebenarnya letak Syarif pun boleh. Sebab dia Syarif laki-laki, perempuan Syarifah. Syarifah. Sampai kaum putih. Syarifah. Saya ada muncung-muncung ni mulut. Syarifah sudah. Yalah. Tapi tak panggil Syari kan? Baik Syari. Lama saya. Tak, saya asal cerita asal dia memang macam Siti Aisyah. Baik, tengok. Tak orang tanya kenapa ada zaman Nabi ada nama Siti ke? Tu kata Siti Aisyah. Asal Sayyidati. Cuma dia terjemahkan dalam Melayu kita panggil Siti. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni. Dia sebab dia tak sebut daripada ambilan mana daripada sahabat Nabi dan juga ulama, maka dia panggil hadisnya hadis mauquf. Hadis mauquf ni kalau macam mustalah hadis ni terhenti di atas, dia sebut pada sahabat saja. Dia tak sebut para tabi'in dan juga para perawi tu. Kalau ngaji ilmu mustalah hadis panggil hadis mauquf. Hadis yang terhenti di atas perawi, hadis yang terhenti di atas sahabat saja. Sebab Siti Aisyah kan dia bilang sahabat Nabi juga. Panggilan tu sahabiah dia panggil. Ini kalau macam mustalah hadis lah. Dia panggil hadis mauquf. Hadis mauquf. Mim waw qaf waw fa. Mauquf. Banyak ilmu kalau nak sebut satu-satu Saya juga ambil pindah hadis tu. Tapi tak terkenal hadis pun. Orang asyik nak tauhid kan, hadis duk tunggu Rabi dah nak orang datang hadis. Dah sampai lupa hadis banyak. Dan semua saya ambil hadis tu. Dan dulu saya minat hadis tu. Nasib baik tak jadi Port W dulu. Sebab saya kalau minat hadis ni nak pergi ke Port W. Sebab dia minat hadis kan. Ustaz tahu sekali kata ya. Ustaz tahu senior saya. My senior.
Ustaz Hasan. Baik. Bermula barang antara dua kulit nishab ini ialah kalamullah. Dengar tak? Oh, dah habis dah. Oh, dah habis. Ustaz, saya kena ambil cucu. Okey, ambil cucu. Okey lah. Oh, dah sikit kan? Sikit kan ni? Sikit kan? Ini banyak sangat soalan. Bermula barang, ia ni ayat ayat. Bermula ayat antara dua kulit nishab. Kan kulit nishab tu kan? Quran tu lah. Ialah dipanggil kalamullah. Apa maksud kalamullah? Artinya makhluk bagi Allah. Kenapa sebut makhluk bagi Allah? Sebab benda tu ciptaan ditulis oleh Allah Ta'ala. Ditulis oleh manusia. Penulisan tu. Tiada ia kalamullah daripada karangan makhluk. Nampak tak? Sebab kalamullah yang duduk dalam mishaf tu, dalam lembaran Quran tu, mishaf ni lembaran. Dalam lembaran Quran tu, itu dipanggil, itu bukan kalam Allah Ta'ala dengan karangan, itu dipanggil karangan makhluk. Makhluk dia tulis, manusia tulis. Dan hanya saja dinas oleh musannif, dibawa datang nas itu oleh musannif. Musannif siapa? Syekh Sanusi tulis itu. Dan oleh yang lainnya, lain daripada musannif. Dia kata apa? Atas bawah huruf Quran itu, huruf Quran tu menunjukkan atas kalamullah yang azali. Jadi huruf Quran, kalimah Quran yang kita tengok dalam Quran tu, itu menunjuk kata Tuhan tu ada sifat kalamullah, ada sifat kalam nafsi. Maka kalam nafsi itu menunjuk di atas kata Allah Ta'ala tu ada kalam nafsi. Itu maksud dia. Nampak? Macam itulah. Suara tu dengar sampai belakang. Suara saya. Maka menunjukkan kata ada orang yang bercakap. Ada tuan yang sedang bercakap. Ada orang yang sedang bercakap. Bila kita dengar suara, betul tak? Tu. Itu menunjukkan atas ada kalam Allah. Tambah sikit, ada kalam Allah di zat Allah yang azali, yang berdiri. Apa maksud yang berdiri? Yang ada. Jangan lupa cara terjemah tu. Yang berdiri ni, yang ada dengan zatnya Allah ini, dan yang ada pada zatnya zat Allah. Sikit lagi habis. Maka dikatakan Quran itu kalamullah. Dia pun dipanggil kalamullah. Tapi tengok. Sebab ia Quran itu menunjukkan atas kalam, menunjukkan atas sifat kalam. Tambah sikit sifat. Tambah sikit. Menunjukkan atas kalam, ini menunjukkan atas sifat kalam yang berdiri pada zat. Yang berdiri ni yang ada di zat Allah. Maka di sini kita faham kata Quran itu dikatakan kalamullah, maka Quran itulah menunjuk kata di atasnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kalam yang ada di zat Allah. Habis itu. Dan telah muafakatlah ahli salam akan awam mengatakan Quran itu makhluk. Dan dikenaki dengannya lafaznya yang diatur, yang diturunkan atas Nabi SAW melainkan pada tempat mengajar. Ini kita akan sambung pula to be continue pada minggu depan. Ada sampai stationnya. Ini nak cerita pula. Ini sirah pula, sejarah pula. Faham lagi ke Haji? Janifah? Okey. Faham minggu depan tak ada ulang. Okay. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban barakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب
العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Saya dah cukup dah.